Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ucapkan kepada anda semua. Pagi ini bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif, dan hari ini ada banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda. Alhamdulillah, hari ini 17 Ramadan 1445 Hijri, dan dalam masa yang sama umat Islam juga menyambut peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi di kesempatan ini perlu untuk kita sama-sama untuk mengingatkan antara satu sama lain untuk kita memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran. Insya-Allah moga Al-Quran menjadi peneman kita bukan saja di dunia, malah di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, rintitan daripada perkara itu, sedikit perkongsian saya juga berkenaan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Kalau boleh kita mengimbau sedikit, apakah antara peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira, Makkah, dan 5 ayat pertama yang diturunkan adalah daripada surah Al-Alaq. Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Okey, kalau nuzul itu, apakah yang dimaksudkan dengan nuzul? Nuzul adalah dimaksudkan ayat itu ataupun nuzul adalah dimaksudkan diturunkan, dan Al-Quran pula adalah dimaksudkan dengan himpunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran. Okey, dan seterusnya pagi ini juga kita bersiaran bersama dengan Terence. Assalamualaikum Terence. Waalaikumsalam, dan selamat berpuasa. Ya. Salam Ramadan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan seperti yang telah Sophie berikan takrifannya, apakah tujuan kita menyambut nuzul Al-Quran ini, kita akan hayati peristiwa nuzul Al-Quran itu sendiri, dan kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noor sebentar lagi, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, yang akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang peristiwa nuzul Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah. Okey, dan seterusnya juga kita ingin berkongsikan rintitan berita semalam. Seterusnya? Okey, iaitu TPM Jemaah Menteri ucap selamat menyambut nuzul Al-Quran kepada seluruh umat Islam. Baik, dan antaranya perincian di sini iaitu Jemaah Menteri menerusi media sosial masing-masing mengambil kesempatan berkongsi ucapan selamat menyambut nuzul Al-Quran kepada seluruh umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Al-Quran adalah petunjuk dan membimbing manusia ke arah kebaikan dan juga kebenaran serta meningkatkan lagi keimanan. Bersempena nuzul Al-Quran yang diraih inilah masanya untuk kita mentadaburkan Al-Quran serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, Jawi melancarkan Akademi Al-Quran melahirkan lebih ramai khari dan khariah yang berkualiti. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau Jawi hari semalam melancarkan Akademi Al-Quran Wilayah Persekutuan ataupun Aqwa yang bertujuan untuk melahirkan lebih ramai khari dan khariah yang berkualiti pada masa hadapan. Pelancaran Aqwa disempurnakan pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Syed Kamarul Zaman, Syed Khabir, dan yang mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dan Aqwa akan beroperasi sepenuhnya di Masjid Wilayah Persekutuan dan menganjurkan kelas pengajian pada hari Sabtu setiap minggu dalam tempoh 9 jam. Masya Allah, beruntung kan dapat belajar taranum, kan dapat memahami isi kandungan Al-Quran itu selama tempoh 9 jam. Ya, tambahan seramai 31 orang khari dan khariah dari Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan telah terpilih untuk menyertai Aqwa bagi kumpulan pertama. Manakala 7 tenaga pengajar telah dilantik dalam kalangan pensyarah dalam bidang taranum, serta mantan Johan Khari dan Khariah sendiri peringkat kebangsaan dan antarabangsa akan bertugas di akademi itu. Okey, dan seterusnya juga ingin kita berkongsi kepada penonton semua berkaitan dengan iaitu kunjungan hormat Menteri Luar India, dan antara yang lain juga intipatinya sambil diapit Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertanian, pelancongan, pertahanan digital dan juga sains teknologi. Saya turut nyatakan komitmen Malaysia untuk memudahkan penubuhan kampus cawangan India Institute of Technology di sini selain menzahirkan penghargaan kepada rakan sejawat membantu Malaysia baru-baru ini sewaktu dilanda kekurangan beras. Antara lain juga India turut berharap agar hubungan dengan ASEAN terutamanya apabila Malaysia menjadi pengerusi tahun depan dapat terus diperkukuhkan lagi kerjasama itu. Dan yang terakhir sekali ingin kita
kongsikan trafik. Sememangnya sudah mulalah saya rasa kita melihat bayang-bayangnya. 18 smart lane ditambah sempena dengan musim perayaan Aidilfitri untuk melancarkan lagi perjalanan trafik. Tapi kepada yang menggunakan smart lane tu pastikan semuanya cukup. Kalau menggunakan RFID pastikan cukup. Betul. Nilai Touch&Go. Kalau menggunakan Smart Tag pastikan cukup nilai Smart Touch&Go anda dan juga Smart Tag anda berfungsi ya. Penambah baik tersebut juga termasuk pemasangan lampu hijau berkelip dan penambahan papan tanda peringatan pembukaan smart lane di lokasi yang telah dikenal pasti. Jadi semua ini akan membantu insya-Allah melancarkan trafik menjelangnya musim balik kampung yang tidak lama lagi lah. Betul. Hari ini dah nampak dah, ada sikit kan. Betul. Cuti agak ramai panjang. bercuti sebenarnya kan. Ya, ramai bercuti agak panjang juga. Ya, jadi apa pun perlu untuk terus berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa signal, bagi signal lah ketika nak buat ialah potongan dan sebagainya kan, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain dan juga keluarga dan juga serta diri sendiri. Baik, dan seterusnya Terence, banyak lagi perkongsian menarik akan kita sajikan kepada penonton kita sebentar lagi. Ya, tapi dalam pada itu kita berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar lagi dalam Saat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Selamat pagi Malaysia. Adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Selamat pagi Malaysia. Dengarkan kami 3 Suara 6 hingga 10 pagi di Nasional FM. Seriakan nak cerdaskan pagi anda Nasional Pagi. Sedia hati. Ya, dan kita akan bersama dengan rakan kita dari Nasional FM untuk melihat apakah perincian program Jelajah Ramadan 2024 yang sebenarnya akan berkunjung ke seluruh tanah air bersama dengan Petron dan juga Nescue. Jadi kita akan bersama-sama dengan mereka untuk melihat apakah yang bakal disajikan nanti di lokasi Petron berdekatan anda. Silakan. Mereka dan kemenangan untuk kami. Okey, terima kasih untuk rakan pengacara kita di Selamat Pagi Malaysia, Terence dan juga Raja Sofia. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, Li. Selamat pagi juga Nazri. Selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia dibawakan untuk anda di TV1. Ya, alhamdulillah. Dan semestinya untuk pagi ini, saya dan juga Li akan bersama dengan anda untuk hari ini. Salam nuzul Quran untuk semua. Ya, dan pagi ini juga banyak aktiviti yang menarik di RTM sendiri. Antaranya program Jelajah Ramadan yang diadakan di stesen Ibu Pejabat pada pagi ini. Program Jelajah Ramadan telah pun bermula sebenarnya Nazir sejak tahun 2012 lagi dan juga telah mencipta sejarah kerana telah pun diiktirafkan dalam Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia, meliputi pelaksanaan lebih 38 aktiviti di seluruh negara. Betul, dan program Jelajah Ramadan 2024 akan disertai 10 kenderaan dengan 15 kru termasuk juruhebah, dan juga mereka ini akan menjelajahlah ke semua stesen radio RTM, membabitkan zon utara, selatan, tengah, timur, Sabah, Sarawak untuk mengagihkan pakej set iftar barangan keperluan ke rumah
rumah anak yatim, orang tua, golongan ibu tunggal dan B40 serta mereka yang memerlukan. Dan istimewanya pada hari ini Jelajah Ramadan ya bagi peringkat ibu pejabat yang diadakan di pekarangan Wisma Radio. Pagi ni ada aktiviti gotong royong ya Nazri, termasuklah memasak bubur dan juga pulut oleh warga Radio RTM dan volunteers dari Petron selaku penaja utama bagi Jelajah Ramadan pada tahun ini, dan akan juga diedarkan bubur lambuk ini di Petron Sungai Besi Tol Southbound dan juga Petron Best Raya Highway. Jadi jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai. Okey, dan untuk makluman semua juga pada sebelah petang nanti akan ada juga majlis penyampaian sumbangan ya kepada asnaf, orang kurang upaya, pelajar tahfiz yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran kita Tok Mi, Datuk Suhaimi Sulaiman, dan juga ada rakaman rancangan Raudah Khas Nasional FM bersama yang bagi Ustaz Izzah Nazri yang bertajuk memaknai kemaafan. Itulah dia. Dan tema Jelajah Ramadan 2024 kali ini ialah Satu Suara Radio RTM. Tema ini melambangkan 34 stesen radio RTM yang bergabung ya, semangat bersama dengan seumpama satu suara menemui masyarakat di segenap pelosok kawasan dan juga mengadakan pelbagai aktiviti ya, mengimarahkan lagi semangat Ramadan sekaligus mengeratkan lagi silaturahim bersama-sama dengan masyarakat setempat. Ya, dan untuk maklumat semua juga yang mana kami di Nasional FM akan masak bubur pulut hitam katanya dan juga pengat pisang. Wow. Yang mana akan dibungkus dengan 400 pack. Jadi untuk alamat semua anda kena datang untuk melihat proses-proses yang akan dijalankan, kerana sekarang ni ada video yang kami sediakan. Ini terkini sebenarnya keadaan semasa yang berlaku di pekarangan di hadapan Wisma Radio RTM. Begitu meriah sekali. Itu yang dimasak oleh kru-kru Nasional FM. Stesen lain juga akan turut masak ya, antaranya bubur lambuk. Bubur lambuk. Kita bergabung begitu ramai sekali stesen ya. Bubur jagung. Bubur jagung. Ya, ada juga pelbagai jenis hidangan bubur yang lain. Okey. Jadi kita harapkan anda semua untuk sentiasa bersama kami untuk anda menonton. InsyaAllah kami juga akan bersiar langsung nanti di Selamat Pagi Malaysia pada pukul 9.30 pagi nanti untuk anda melihat perkembangan terkini keadaan semasa yang mana kami hari ini walaupun ramai yang bercuti, kita bergotong royong hadir ke Wisma Radio untuk hari ini. Sama-sama kita nak eratkan jugalah silaturahim sesama kita kan, warga kerja Radio RTM. Okey Lin, kita dah pun sampai penghujungnya. Jadi sebelum itu kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua dan juga terima kasih kepada kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia yang hari ini bersama kami memberi ruang untuk kami bersama dengan anda di pagi ini. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Selamat berpuasa. Saya Lin. Saya Nazri dan kita kembali semula bersama dengan Raja Sofia dan juga Terence. Silakan. Ya, terima kasih Lin dan juga Nazri dari konti National FM. Ya, juga betul. boleh ikuti mereka melalui pautan RTM Klik. Mudah sahaja ya. Lepas sahur, layan je RTM Klik. Dengan macam-macam celoteh mereka. Okey. Baik, dan seterusnya sempena dengan Nuzul Al-Quran hari ini. Jadi kita ada satu pakej khas yang kita sediakan untuk anda semua untuk kita menghayati dan juga memahami berkenaan dengan peristiwa Nuzul Al-Quran. Silakan. Wawasan agama, bekalan masa depan dan akhirat. Bagi memastikan golongan OKU pendengaran tidak ketinggalan mempelajari kalamullah, Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum melalui Sahabat Faqih Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganjurkan kelas percuma Tadarus Al-Quran tanpa suara OTTS secara dalam talian sepanjang bulan Ramadan. Program yang masuk tahun kelima penganjurannya disertai 30 peserta dan 30 tenaga pengajar. Pertama kali kita laksanakan program online Tadarus Tanpa Suara pada tahun 2020. Memang kita laksanakan berfokus kepada surah-surah pilihan sahaja, tilawah surah-surah pilihan. Tetapi untuk tahun ini, masuk tahun kelima, kelainannya adalah untuk kali ini kita berfokus kepada aktiviti untuk khatam Quran secara berjemaah. Dan juga ada sesi tadabbur Quran untuk surah-surah pilihan yang kita laksanakan juga setiap hari Sabtu sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada modul sesi tadarus ni, kami juga mengadakan sesi
tadabbur, di mana dalam bacaan satu juz Al-Quran ini kami mengetengahkan juga tadabbur satu ayat jika ada kelapangan, di mana para asatizah akan membantu peserta untuk memahami satu ayat Quran. Dan usaha yang kami bawakan ini ada harapnya para peserta dapat memahami ayat Quran itu sendiri dan cuba mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Menurutnya, kaedah utama pembelajaran OTTS ini adalah dengan menggunakan aplikasi Quran Isyarat dan kod tangan Quran yang juga merupakan hasil ciptaan Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM. Menariknya, aplikasi tersebut merupakan aplikasi Quran Isyarat pertama dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records. Kesemua peserta dari komuniti OKU Pendengaran menyambut baik program ini. Malah menunjukkan kesungguhan dan komitmen cukup baik terhadap penjadualan sesi tadarus secara dalam talian ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran buat semua makhluk, sama ada yang sempurna tubuh badan maupun yang dikurniakan kelainan upaya. Yang membezakan kedua golongan ini hanyalah kesungguhan dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran, terutamanya pada bulan yang penuh barakah ini. Buat yang sempurna deria, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Salam Nuzul Quran. Baik, itu dia antara yang mungkin kami kongsikan kepada anda, merupakan satu informasi baru kepada kita semua bahawasanya mereka itu orang kurang upaya pendengaran juga berhak untuk memahami dan juga mendalami Al-Quran, khususnya ketika di bulan Ramadan ini dan juga sempena peristiwa nuzul Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah mereka juga ingin untuk mempelajari dan juga menghayati apakah yang dimaksudkan dan juga apakah yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadi ini juga merupakan peluang kita semua untuk menghayati dan juga memahami apakah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT melalui peristiwa nuzul Al-Quran. Baik, bersama dengan saya di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh, merupakan Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Jadi Doktor, kalau tadi pun kita dah tengok bagaimana mereka juga ingin memahami, mendalami Al-Quran kan. Jadi kita ni kan yang dilahirkan secara sempurna, Masya Allah. Alhamdulillah, ini peluang yang baiklah untuk kita juga memahami, untuk mempelajari apa yang ingin disampaikan melalui peristiwa nuzul Al-Quran. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengambil kalimah wa dzakirhum bi ayyamillah, Allah sebutkan, maka ingatkanlah kepada mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah nuzul Quran, yang mana merupakan satu peristiwa yang begitu agung untuk umat Islam. Walau bagaimanapun peristiwa ini, jika kita fikirkan, ia tidak pun dilihat oleh manusia. Kata setengah ulama, ia merupakan satu peristiwa Allah menurunkan Quran, Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Dan juga Allah turunkan berperingkat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita taklah melihat peristiwa itu kan. Apakah mesej yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Ya. Baiklah, antara lain banyak mesejnya, cuma kita cuba kongsikan dan juga kita ringkaskan. Ialah satu gesaan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam menggunakan akal dalam kita mencari ataupun mengesani ataupun menghidupkan kesan-kesan yang menunjukkan ia adalah merupakan kalamullah. Ya, kita beriman ia kalamullah. Mungkin kita beriman itu atas dasar desakan ataupun pendidikan. Namun umat Islam, umat yang sentiasa diberikan nikmat tafakkur dan tazakkur, maka kita pun juga mengambil kesempatan
mensyukuri nikmat akal kita ini, kita pun menggunakannya untuk kita cari apakah bukti ia kalamullah azza wa jalla. Dan begitu banyak dengan maksudnya, dengan maknanya, dan ia adalah peristiwa yang menjadi satu asbab untuk umat Islam untuk terus berdampingan dengan Quran yang mulia ini. Allahu a'lam. Masya-Allah. Ya, jadi itu menjadi sebab untuk kita memahami, untuk kita tadabbur setiap daripada surah-surah yang Allah turunkan itu ada maksud itu sendiri kan. Jadi perlu untuk kita berguru dan juga memahami berkenaan dengan perkara tersebut kan, doktor kan. Okey, selain daripada itu juga nuzul berarti turun, manakala Al-Quran adalah himpunan daripada ayat suci. Jadi bila kita sebutkan berkenaan dengan peristiwa nuzul Al-Quran itu sendiri, apa yang dimaksudkan di sebalik nuzul Al-Quran? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul tu turunlah. Quran tu merupakan kalamullah azza wa jalla. Namun bila kita lihat kalimah nuzul tidaklah bermaksud ia turun atas ke bawah. Kan? Juga maksud lain ialah turun daripada peringkat yang tinggi. Allah azza wa jalla, bukan tinggi per tempatnya, tak, tinggi kedudukan Allah yang begitu tinggi yang mulia kepada kita hamba. Dan turunnya itu adalah sebagai satu rahmatan dan satu hidayah kepada kita. Kerana manusia itu ada diberikan nikmat akal. Akal ini alat. Macam kita punya mata lah. Alat. Mulut alat bercakap, kan? Tangan alat untuk memegang. Namun alat itu tidak akan boleh digunakan dengan sempurna kalau tidak ada pemandu ataupun panduan. Oleh itu sentiasa digambarkan kata ulama dalam kalimah liyukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur, untuk dikeluarkan mereka itu daripada kegelapan akal manusia. Kita berakal. Namun nak pergi mana hidup ini tidak akan mampu kita dapat panduannya melainkan dengan nurnya Al-Quran Al-Karim. Betul. Oleh itu bila nuzul Al-Quran itu Allah menurunkan satu panduan ataupun kitab hidayah untuk manusia itu yang telah pun ada akal padanya, yang beralatlah kepada kita. Digunakan panduan itu untuk mereka boleh mengemudi hidup ini ke arah yang kekal abadi. Itu di antara benda yang boleh kita ambil daripada maksud ataupun daripada mesej nuzul Al-Quran Al-Karim kepada manusia, bukan hanya semata-mata membaca. Baca betul lah, kita baca. Tak harus tilawah. Memang itu memang kewajipan lah, keperluan lah. Namun yang lebih mahalnya ialah nuzul adalah untuk memandu manusia ke arah kebaikan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Itu sedemikian. Ya Allah, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk pada umat manusia lah kan. Jadi ia menjadi panduan untuk kita faham semua aspek kehidupan tu dah terkandung dalam Al-Quran tu sendiri, kan Ustaz kan. Jadi selain daripada itu doktor, jadi ialah kalau kita kata ketika peristiwa nuzul Quran ni kita kena memperbanyakkan lagi baca Al-Quran, perbanyakkan lagi amalan. Tapi ada juga wanita-wanita yang di luar sana sedih sebab mungkin tak sempat kan kesempatan ni pula bercuti. Jadi apa antara amalan yang mungkin kita boleh sama-sama lakukan untuk orang kata rebut peluang, sebab ialah nuzul Quran ni merupakan peristiwa yang cukup penting bagi umat Islam. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pelbagai jalan yang begitu banyak untuk beramal. Tidak semestinya hanya dengan membaca Quran. Dia baca benda yang afdal. Bukan rukun iman, bukan rukun Islam pun baca, tapi benda yang baik dia tu dibaca kan. Tapi sembahyang kena bacalah, sebab kita tu rukun sembahyang. Dan kalau bagi mereka, contoh kalau kita menjawab soalan perempuan yang putih lah sebagainya itu, ataupun kanak-kanak yang tak boleh baca Quran. Kanak-kanak mungkin lambat sikit lah, dia masih kecil lagi kan. Ni yang ada halangan. Ada juga orang-orang yang nak baca Quran tapi tak boleh baca. Betul. Dia nak baca tapi mungkin tak belajar lagi lah, tak tahu huruf dan sebagainya. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala membuka banyak ruang. Tidak sahaja hanya dengan membaca, bahkan juga dengan melihat, bahkan dengan mendengar, bahkan dengan memerhatikan, bahkan juga dengan membaca kisah-kisah yang berkaitan dengan dia. Itu banyak. Hari ini alhamdulillah kita ada banyak media-media yang boleh menyampaikan kepada kita. Dalam bahasa Inggeris pun ada, Melayu pun ada. Cuma pilih yang betul lah, jangan main pilih saja. Betul. Jadi tidaklah semestinya bagi mereka yang berhalangan itu terhalang terus. Tidak. Tetap Allah Ta'ala itu akan memberikan ruang yang besar untuk dia terus untuk membaca Quran lah, ataupun mendapat manfaat ibrah daripadanya. Jadi tak ada alasan lah. Lagipun cuti itu kejap je kan. Takkan cuti 3 tahun. Kan cuti itu mungkin seminggu. Oleh itu peristiwa itu berlaku hari ini ataupun ini peristiwa ulangannya. Ia mungkin menjadi sebab kita untuk mengambil langkah dan boleh berterusan. Quran ini bukan cerita sehari, dia cerita yang lama kan. Betul. Bahkan kalimah tazakkur, tadabbur, ta'aqqul, tafakkur tu bilaan daripada kalimah tafa'ala, ada ta dan ada sabdu kan. Itu menggambarkan bahawasanya ia peristiwa yang mengambil masa proses.
So bukan sehari lah, 1 tahun, 2 tahun bahkan sampai lah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses yang panjang lah. Betul. Jadi menjadikan untuk hari ini menjadikan kita memperbanyakkan lagi lah bacaan Al-Quran, menjadi titik permulaan kita mungkin, Ustaz kan. Jadi insya-Allah jangan orang kata jangan sia-siakan peluang yang ada ni. Banyak sebenarnya cara, Ustaz. Masya-Allah. Okey, selain daripada itu doktor, firman Allah ya daripada surah Al-Baqarah ayat 185 iaitu firman Allah bermaksud Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Jadi mungkin Ustaz boleh perincikan apa yang ingin disampaikan oleh Allah SWT melalui surah Al-Baqarah ayat 185 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ringkas. Perinci itu panjang tu. Kita ringkaskan insya-Allah. Okey. Bila Allah sebut tentang beberapa tema dalam ayat itu ialah turunnya Quran di bulan Ramadan yang mulia dan sebagai hidayah, juga sebagai penerangan kepada hidayah atau petunjuk dan juga sebagai pemisah hak dan yang batil. Jadi bulan yang mulia, Allah pilih tempat yang mulia untuk menurunkan kalamullah yang mulia. Apakah fungsinya itu untuk manusia dari tiga benda itu, iaitu hidayah, penerangan kepada hidayah dan juga kepada untuk furqan. Kalau dilihat dari sudut turutan, Allah inginkan menarik manusia. Itu Allah punya rahman kepada kita kan, dan tarik kita. Kita ni mungkin tak nampak kebenaran walaupun secara insaninya kita fitrah kita ni nak bertuhan. Dan kita rasa rendah dan kerdil sebagai hamba. Namun Allah nak tarik manusia. Bagaimana step dia? Allah berikan satu hidayah berbentuk umum. Itu yang ada mula-mula mengecap dahulu. Tak mungkin orang mengecap terus alim semua. Tak mungkin. Betul. Lepas tu Allah dah buka hatinya untuk masuk Islam ataupun untuk kita lah daripada kecil. Hati kita akan belajar step by step kan? Barulah akan pergi kepada bayinat. Satu penerangan yang begitu detail tentang Islam dan kita akan nampak akan keindahannya agama mulia ini. And then selepas itu kita akan diberikan satu senjata yang paling ampuh namanya Furqan yang boleh membezakan di antara hak dengan yang batil. So itu package yang lengkap Allah turunkan di bulan yang mulia untuk memandu manusia bawa mereka kepada kebahagiaan yang kekal. Tapi ada step. Dia tak boleh terus terjun dapat semua benda kan. Saya nak terjadi oleh ulama tak boleh, tak mungkin. Benda itu proses. Dia kena belajar. Namun itulah bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Poin kita itu. Ya Allah ni adalah Allah buat kita. Tak minta pun. Pernahkah kita buat surat? Ya Allah buat saya, tak pernah kan? Allah buat kita. Dan Allah pula beri benda yang begitu jelas untuk memandu kita ke arah kebenaran, kebaikan, bukan sahaja dunia ni. Dunia sementara. Kita tak tahu bila kita akan mati. Betul. Dan lepas itu pula ada kehidupan yang lebih panjang. Semua itu telah pun disebut berulang kali dalam Quran. Allah pujuk manusia. Kalau bahasa kita lah, kita sebagai bos. Ada kita punya staff kan. Tak payah pujuk, arah aja. Buat terus kan. Betul. Tapi Allah dalam Quran dia memujuk manusia. Sikit hidayah, penerangan dan barulah kita sampai kepada Furqan. Itu banyaklah mesej yang begitu besar. Jadi menjadikan kita hamba yang patut menghargai akan nikmat yang besar inilah. Baca, belajar, tengok tafsir dan juga istiqamah sampailah seterusnya. Baik, itu dia antara perkara yang perlu kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Allah menegur kita dengan lembut ya. Allah memujuk kita untuk melakukan ke arah kebaikan. Jadi siapalah kita kan untuk menidakkan perkara tersebut. Jadi perlu untuk kita mensyukuri banyak nikmat Allah berikan kepada kita dan inilah kesempatan untuk kita mendalami dan juga memahami Al-Quran. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh selaku Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya. Terima kasih banyak doktor atas perincian dan juga pemahaman yang berikan kepada kami semua. Minta halal doktor. Masya-Allah. Okey, dan seterusnya juga kita ingin kongsi kepada anda berkenaan dengan pakej yang kami sediakan. Biar betul tak pasti jangan kongsi. Silakan. Bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan. Tular di TikTok, berita durian runtuh buat penjawat awam. Menerusi hantaran video penghantar beri bayangan, kononnya bantuan khas yang mahu diberi itu adalah bonus raya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati realiti tak seperti digambarkan. Pengumuman bantuan khas oleh Perdana Menteri itu sebenarnya rakaman lama. Bantuan diagih Ogos lalu
sebagai bayaran permulaan sementara menunggu proses pelarasan gaji dan allowance penjawat awam. Untuk persiapan Ramadan dan Syawal pula, bantuan khas RM2,000 telah disalur bulan lepas. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam itu merupakan bantuan tertinggi diterima penjawat awam berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bermakna tiada bonus khusus untuk raya bakal disalur kerajaan. Kita baru RM2,000 dan ini lebih daripada tahun sudah. Kemudian dalam beberapa bulan ni kita akan luluskan skip persaraan, naikkan gaji. Jadi kita kena lihat konteks itulah. Jangan sebar berita tak betul. Usah beri harapan palsu. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita kembali dalam World Quran Hour. Satu lagi segmen yang sememangnya ramai telah pun sedia maklum tentang World Quran Hour ini. Dan kali ini kita bersama dengan Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas untuk membincangkan kesatuan dan transformasi sosial yang bakal dibawa. Yayasan Warisan Ummah Ikhlas melancarkan misi Sirah Al-Jumaah Grand Reset. Yang pada kempen World Quran Hour sepanjang tahun 2024 membawa tema kesatuan dan transformasi sosial bagi umat Islam dengan sasaran 3U, ulama, umara dan ummah. Jadi kita ingin bincangkan sedikit tentang apakah perbezaan untuk Quran Hour pada kali ini yang akan dibawa melalui yayasan sendiri tentang kesatuan dan transformasi sosial. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Nuzul Quran dan misi kita adalah selari ya Terence. Kita berharap supaya Al-Quran turun ke hati kita. Kenapa kita buat World Quran Hour? Itulah yang menjadi misi utama kita supaya Al-Quran masuk ke hati kita dan menjadi sistem operasi diri. Dan kali ini kita istimewa kerana pelaksanaan pertama kali, julung kalinya akan diadakan di Masjid Negara dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong Raja Zahra Sofia bersama dengan kita. Dan kita akan bawakan surah Al-Jumaah yang mana surah ke-62 hanya ada 11 ayat tetapi masya-Allah pengajaran daripada surah Al-Jumu'ah tu banyak yang kita boleh ambil. Yang tu yang kita akan kupaskan di World Quran Hour kali ini. Jadi semoga semua telah pun bersedia untuk turun dan bersama-sama bagi mengemarahkan lagi program ini kerana ada misi penting di sebalik Quran Hour pada tahun ini di mana akan ada pelbagai pengisian untuk membawa kepada kesatuan yang telah pun disebutkan tadi, kesatuan 3U yang mana kita akan tampilkan bagaimana ummah itu sendiri boleh bersatu dengan naungan ataupun dengan pengajaran dan tunjuk ajar yang sepatutnya daripada ulama dan umarah. Apakah yang ingin ditonjolkan ataupun kepentingan World Quran Hour saban tahun, pertama sekali pada tahun ini di mana umat Islam seluruh dunia sebenarnya berdepan dengan cabaran. Kalau kita lihat di bumi Palestin sebenarnya keadaannya begitu tidak menentu dan pada ketika ini kita doakan keselamatan rakan-rakan dan saudara kita di Palestin. Namun itu adalah salah satu bentuk cabaran yang sedang dilanda oleh umat Islam. Bagaimana World Quran Hour begitu penting pada masa ini? World Quran Hour penting kerana ia membina ketahanan mental di dalam diri dan juga dari mental itulah yang kita rasa amat penting untuk kita menjadi ummah yang lebih kuat lagi. Dan fokus kita pada tahun ini adalah, kalau tahun lepas Terence kita bawa tentang memanusiakan manusia, di mana kita tengok perang di Gaza berlaku pada tahun lepas, di Palestin bagaimana kemanusiaan terhakis. Tetapi pada tahun ini kita nak bawa lebih lagi ke arah kesatuan dan transformasi sosial. Jadi apa yang berlaku dalam dunia hari ini, kita berharap kita
lebih bersatu lagi dan kita faham apa yang kita bawa adalah satu misi. Contohnya tentang kemanusiaan juga kita perlu melakukan transformasi sosial. Tidak cukup kita sendiri, kita perlu bersatu. Sebagaimana yang diajarkan dalam surah Al-Jumu'ah itu sendiri, walaupun kita berbeza, kita boleh berbeza, tetapi setiap hari Jumaat kita boleh bersama-sama solat dan mengikut satu imam. Jadi itulah spirit tu yang nak kita bawa supaya kita sedar. Dan surah Jumaat sangat luar biasa sebab ada beberapa isu penting dalam tu, bercerita tentang kesombongan dan juga takut mati. Ya, kalau kita tengok sifat Yahudi tu, dia takut mati. Jadi tu kedua, dan juga fokus kepada banyak hiburan serta perniagaan. Sehingga kalau kita tengok bagaimana ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah, ditinggalnya Rasulullah kerana mengejar barang dagangan serta hiburan. Jadi kita harap kita semua kembali bersatu dan setiap Jumaat adalah proses yang sangat penting, di mana itulah yang kita dah mulakan dari 5 Januari lagi, Jumaat pertama pada tahun ini, untuk kita bawakan spirit ataupun semangat daripada surah Jumaat ini. Dan siapakah, walaupun soalan ini saya tahu, semua tahu jawapannya, siapakah golongan sasar dan apakah cabaran mereka? Kalau kita tengok, memang golongan sasar utama kita namakan 3, ya. 3, iaitu ulama sendiri dan juga umara. Penting solid di antara mereka supaya dapat memimpin ummah. Dan ummah, macam semalam pun kami ada perjumpaan dengan Jabatan Warga Emas. Kita melihat bagaimana sebab Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2030. Jadi kita berharap dengan pencerahan daripada surah Al-Jumu'ah, dia akan lebih lagi. Itu salah satu contoh ataupun sasaran kita. Sebenarnya semua orang kena berubah dengan surah Jumu'ah. Sebab ada proses utama yang disampaikan dari surah Jumu'ah itu untuk kita lakukan perubahan. Jadi yang kembali kepada Warga Emas tu, kita tengok ada isu tentang takut mati dalam surah Jumu'ah. Jadi kita berharap apabila kita berprogram ataupun berkolaborasi dengan Jabatan Warga Emas, kita boleh sampaikan tentang sebenarnya mati itu adalah kecerdasan spiritual, sehingga kita dapat mengendali hidup kita dengan lebih baik lagi. Jadi perkara tu yang nak kita bawa, yang nak kita angkat, bagaimana Al-Quran mengubah mindset kita, cara fikir kita dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita sebenarnya banyak, tidak cukup dengan sekadar ulama, umara, tetapi ummah yang terdiri dari organisasi, daripada keluarga. Kita berharap untuk melahirkan negara yang barakah, ya, organisasi yang barakah dan juga keluarga yang barakah. Itu harapan kita. Kadang-kadang bila kita menyebut tentang ulama ini, dia berbeza pandangan, berbeza pendapat, ada yang mengikut politik yang berbeza dan sebagainya. Bagaimana untuk mencari kesatuan dalam pada kita mempunyai pandangan, persepsi dan juga hala tuju yang berlainan sebagai manusia? Ya. Kalau kita tengok, sebenarnya dia jadi berbeza kerana kita tidak, kadang-kadang kita lebih cenderung menggunakan kata-kata kita ataupun emosi kita. Kita tidak kembali kepada primary resources seperti Quran itu sendiri yang patutnya kita angkat, dan bukan kata-kata daripada pandangan kita. Jadi itu yang banyak berlaku sehingga kita berpecah, sehingga kita berbalah sesama kita kerana kita lebih cenderung kepada emosi ataupun cara fikir kita sendiri. Kadang-kadang Al-Quran tidak mengajar kita untuk berkelakuan sedemikian, namun kita menggunakan emosi lebih daripada apa yang kita sedia tahu ada dalam Al-Quran ataupun mungkin tidak tahu. Dan sebab itu program-program seumpama ini adalah begitu penting. Bagaimana pendekatan surah Al-Jumu'ah dalam mengubah ummah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih cemerlang? Okey. Dia sangat menarik dalam surah Jumu'ah ni kerana sebenarnya dia dimulakan dengan tasbih. Ya. Tasbih tu ada 4 Asmaul Husna yang diangkat dalam surah Al-Jumu'ah tentang Al-Malik. Al-Malik adalah raja ataupun penguasa. Yang kedua adalah tentang
Al-Qudus menyucikan jiwa kita, dan ketiga adalah Al-Aziz, penguasa yang ada peraturan-peraturannya ya yang kita perlu ikut dalam kehidupan kita, dan yang keempat adalah Al-Hakim ataupun kita mencari hikmah dari apa yang berlaku. Jadi proses inilah yang berulang setiap Jumaat sebenarnya. Kita harap supaya ini menjadi cara kita mentadbir kehidupan kita dengan 4 proses tilawah, tazkiyah, taklim bil kitab dan juga taklim bil hikmah. Jadi perkara itu mungkin kita nampak tak berapa faham apa semua. Jadi itulah yang kita harap kita semua dapat berkumpul beramai-ramai nanti pada 4 April antara pukul 12 hingga pukul 1. Boleh tonton juga insya-Allah di RTM, di Oasis, di Al-Hijrah, supaya kita faham dan hayati maksud daripada Ummah Grand Reset setiap Jumaat yang kita akan lakukan. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Nantikan pada tarikh yang telah pun disebutkan, dan anda boleh bersama-sama kita juga di RTM untuk menyaksikannya. Terima kasih Puan Marhani kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Dan kita nantikan bersama program kesatuan dan transformasi sosial yang bakal dibawa bersempena dengan World Quran Hour. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar saja lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak lagi pengisian yang menarik menanti anda. Iftar di jalanan, seperti yang kita sedia maklum, adalah menjadi satu program yang akan kita sama-sama dalami sebentar lagi, dan kita akan kembali selepas segmen Marhaban Ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Hari ini saya akan kongsikan dengan para penonton tentang Ramadan, bulan santunan. Ramadan ini menjadi bulan santunan apabila orang-orang yang beriman sedar bahawa puasa adalah untuk mendidik diri mereka memiliki rasa simpati kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan kerana merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang biasa dirasai oleh golongan tersebut. Kita sebagai Muslim dianjurkan supaya memiliki sifat pemurah hati untuk membantu mereka kepada golongan yang kurang berkemampuan. Sifat memberi tanpa mengharapkan balasan perlu dididik dan ditanam dalam diri individu setiap Muslim. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan saat baginda ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Jibril menemui baginda pada setiap malam dalam bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemui Jibril dalam keadaan baginda yang lebih dermawan dalam kebaikan seperti angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tahap dermawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus, di mana ia menggambarkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang ringan dan cepat dalam bersedekah tanpa berfikir panjang dalam memberi. Segala amal yang berkaitan harta seperti zakat fitrah, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, bahkan zakat harta pun sebaiknya dilakukan dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Ingat, memberi walaupun kecil nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang memberi makan dan minum kepada orang yang berpuasa walaupun hanya seteguk air, maka mendapat pahala puasa seperti yang diperolehi oleh orang yang berpuasa. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan santunan agar kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendidik diri kita supaya menjadi insan yang pemurah. Jangan lupa para penonton, sama-sama kita hashtag Ramadan bulan santunan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cukup suka dengan contoh yang ditunjukkan tadi itu, berbuka puasa dalam gym. Itu pun antara aktiviti yang boleh kita lakukan ya. Dan kata tak boleh bersenam ketika bulan Ramadan ini. Kalau kita buat perancangan yang sesuai, kita boleh sahaja workout di gym 2 ataupun 1,5 jam sebelum waktu berbuka, dan setelah tibanya waktu berbuka nanti kita teguk saja protein atau air untuk membantu kita terus kekal aktif sepanjang bulan Ramadan ini. Baik, kita akan terus ke Pahang untuk bersama dengan rakan kita Fatin yang akan membawa keunikan seni khat yang merupakan khazanah tertua dunia. Kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, cerita pagi untuk kami bawakan kepada anda pada hari ini. Saya berada di Akademi Khat Negeri Pahang dan hari ini saya nak bawakan juga kepada anda berkenaan dengan memperkenalkan seni kaligrafi Islam. Dan sebelum itu, Akademi Khat Negeri Pahang ini di bawah naungan Mahat Tahfiz Turath Negeri Pahang. Jadi kita adakan juga kepada anda pelbagai demonstrasi berkenaan dengan seni kaligrafi Islam ataupun seni lukisan khat untuk anda pada hari ini. Jadi apa-apa pun untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita nak bersama dengan Ustaz Khairi Izzat Amir bin Muhammad Izam, iaitu Ketua Penyelaras Akademi Khat Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita semua mengenai Akademi Khat Negeri Pahang, dan juga mungkin Ustaz boleh mengulas dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan seni kaligrafi Islam. Kita nak tahulah bagaimana dengan orang kata berkenaan dengan alat tulis, pen khat, adab-adab. Mungkin Ustaz nak menceritakan kepada penonton-penonton kita untuk hari ini. Silakan Ustaz. Bismillah. Akademi Khat Negeri Pahang merupakan salah satu usaha Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang, di mana objektif penubuhannya adalah bagi membugarkan seni khat yang merupakan salah satu nilai kesatuan ummah Islamiah. Seiring dengan usaha meluaskan akses ilmu seni khat ini kepada masyarakat, harapannya agar akademi ataupun seni khat ini dapat dimartabatkan di Malaysia dan juga Pahang khususnya. Jadi antara misi dan juga visi kami adalah untuk memartabatkan dan juga memasyarakatkan seni khat ini melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti latihan kemahiran, pameran, pertandingan dan sebagainya. Jadi untuk seni khat, khat itu berasal daripada perkataan Arab bermaksud garisan. Jadi seni khat pula bermaksud garisan yang menjadikan tulisan itu indah. Jadi perbezaan antara tulisan khat dan juga tulisan jawi. Tulisan jawi merupakan sistem yang bersistemkan bahasa Melayu. Cuma huruf-hurufnya diambil daripada huruf Arab. So hari ini kita nak tunjuk sedikitlah berkenaan dengan pen khat yang biasa kita guna, ataupun bagi saya adalah pen yang terbaik untuk kita gunalah. Jadi di sini adalah pokok ataupun kayu resam yang berasal daripada pokok paku resam. Asalnya daripada tumbuh ataupun dia tumbuh meliar di lereng kaki bukit lah. Jadi di negara kita ataupun negara Asia Tenggara hanya terdapat ini sahaja dan tak terdapat di Eropah maupun negara Arab lah. Jadi banyak sebenarnya medium alatan khat ni. Jadi kita kira ini sebagai satu alatan tradisional lah yang kita guna daripada generasi terdahulu sehinggalah ke hari ini, insya-Allah. Jadi selain daripada alatan khat, kita juga ada ink yang kita guna daripada Jepun, ada yang daripada China, ada daripada Jerman. Jadi secara lumrahnya setiap ink tu ada perbezaannya lah. Jadi sebelum berkenaan dengan penulisan khat pula, sebelum kita nak tulis tu ada beberapa adab lah yang kita nak cuba terapkan kepada penulis khat, di mana kita perlu mengambil wuduk dulu sebelum kita nak tulis khat. Maksud tulis khat ni kita tulis ayat Al-Quran ataupun hadis lah. Jadi wuduk adalah perkara pertama yang perlu kita jagalah. Kemudian adab kita dengan kolam ni pula, kita kena selepas kita raut, kita kena simpan
rautan tersebut, kemudian kita bakar ataupun kita tanam. Itu salah satu adab kita dengan kolam lah. Jadi itu salah satu proses lah kita nak menghasilkan seni khat ni. Jadi sangat itu sajalah. Baik, itu sebenarnya menariknya. Saya pun baru tahu hari ini Ustaz. Ada adab dan juga sebagaimana yang kita tahu pen khat ini hanya ada di Malaysia sahaja sebenarnya dan tidak boleh didapati di mana-mana negara lah. Itu istimewanya yang kami bawakan kepada anda. Baiklah, ini soalan yang terakhir lah untuk Ustaz. Apakah harapan Ustaz utamanya untuk generasi di luar sana lah untuk kita memartabatkan lagi untuk menarik minat mereka dalam seni lukisan khat ini Ustaz? Harapan saya mudah-mudahanlah generasi baru sekarang kita garapkan lagi ataupun kita libatkan mereka dengan aktiviti pembelajaran dan pengajaran lah. Melalui Akademi Khat Negeri Pahang juga boleh. Kita tawarkan juga latihan kemahiran. Contohnya kursus jangka pendek, bengkel dan juga kelas seni khat. Jadi harapannya mudah-mudahanlah seni khat ni dapat dimartabatkan di Malaysia dan Pahang khususnya. Itu dia kita bersama iaitu Ustaz Khairi Izzat Amir bin Muhammad Izam selaku Ketua Penyelaras Akademi Khat Negeri Pahang. Apa-apa pun itu sahaja daripada kami Cerita Pagi dari Kuantan Pahang. Kita kembali kepada rakan penyampai kita. Silakan. Terima kasih Fatin. Itu dia seni yang tertua di dunia, seni yang begitu unik sekali. Dan daripada seni khat kita kembali ke program yang sudah sekian lama menemui anda, yang mana akan berlangsung sekali lagi, iaitu Iftar di Jalanan. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, sebab kita faham di kesempatan bulan Ramadan ini ramai yang ambil kesempatan untuk infak kan, untuk berikan makanan kepada mereka yang memerlukan, dan ramai yang nak bersedekah bulan Ramadan ini. Jadi untuk memperinci dengan lebih lanjut lagi, bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Haji DRS Muhammad Nazri Abdullah merupakan penganjur program, dan juga ditemani oleh Tuan Muhammad Asri Mat Akhir merupakan pengurus acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang ni depa buat kat utara lah. Ya. Memang utara. Kita pun semalam kita selepas sahur terus kita datang sini. Oh. Ya. Jadi kita nak bertanya tentang sejarah sedikit program Iftar Jalanan. Sudah berapa lama dianjurkan, Pak Haji? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Program Iftar on the road, kita kan di sana kita panggil Iftar on the road. Kita dah buat program ni tahun ini merupakan tahun yang ke-15. 15 tahun kita dah anjurkan program berbuka puasa di atas jalanan. Tercetusnya idea ni bila kita pergi berpuasa di Mekah ketika itu, kita tengok buka puasa di jalanan tu, kita nampak cukup menarik program ni. Dan kita rasa program ni patut kita adakan khususnya kami di Bertam lah. Dan alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang ke-15. Dan yang menariknya pada tahun ini, pada minggu lepas kita ada buat berbuka puasa, kita buat kepala kambing. Kita makan dalam talam. Jadi kita memang menu yang cukup menarik dan cukup unik. Kita bawakan kepala kambing. Sebab kalau kita di Mekah tu, kepala kambing tu biasalah. Jadi kita bawakan berbuka puasa yang cukup menarik pada minggu lepas, dan kita mendapat sambutan yang cukup ramai ketika itu. Dan alhamdulillah semalam kita menyentuni anak-anak pendidikan khas. Kita bawa khas ke iftar kita. Kita menyentuni hampir 25 orang dari SK Sungai Dua. Kita nak bawa masyarakat, kita mesti bersama dengan masyarakat ketika berbuka puasa. Okey, dan sepanjang program ini dilangsungkan selama 15 tahun alhamdulillah kan. Jadi pasti ada pengisian sebelum kita berbuka puasa itu. Jadi apa antara pengisian program? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam nuzul Quran. Alhamdulillah di Karnival Mahabbah kami mensajikan dengan santapan hiburan bertemakan Islamik. Dan di mana kami bawakan dengan konsep Islamik, kita bawakan dengan kumpulan-kumpulan nasyid. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan DRS, Tuan Nazri, ketika iftar jalanan, ketika kita menikmati menu istimewa,
iaitu dengan kari kurma kepala kambing, dan di samping itu juga kita berhibur dengan UNIC. Di samping itu kami bawakan jemputan artis penampilan istimewa UNIC, yang mana UNIC turut berserta bersama kami. Dan alhamdulillah sambutan yang kami katakan sepanjang di bulan Ramadan pada tahun 2024 ini, sambutan yang sangat luar biasa. Yang kami jangkakan, bukan kami jangkakan, ini di luar jangkaan kami. Ya, di luar jangkaan. Masya Allah. Masya Allah, itu dia. Kalau kita tengok memang cukup ramai ya. Setiap malam kita menerima kunjungan hampir 500 ke 600 orang untuk kita buat buka puasa. Jadi alhamdulillah, selain daripada kita sumbangan-sumbangan tu, kita menerima banyak sumbangan dari berbagai pihak, dari NGO dan juga vendor-vendor yang ada bersama dengan kami. Jadi alhamdulillah, itu kami sebagai orang bertam, orang Pulau Batas memang cukup berbangga dengan program iftar di jalanan ini. Jadi lokasi dia secara khusus di mana? Lokasi dia terletak di bersebelahan dengan Lotus Bertam, Kepala Batas. Lokasi dia memang cukup mudah. Sebab kita keluar saja tu Bertam, kita akan nampak kemeriahan tu. Kita nampak dari tepi lebuh raya tu, kita dah nampak kemeriahan kita tu. Jadi memang mudahlah untuk kita akses ke sana tu. Dan memang kami sentiasa mewar-warkan untuk orang ramai bersama-sama dengan kami untuk bersama dengan iftar. Selain pada iftar jalanan tu, kita juga menyediakan sahur setiap malam. Setiap malam kita juga menyediakan sahur. Sahur awal lah. Ya, sahur awal. Pukul 2 pagi kita dah. 2 pagi. Wow, sehingga bila tu Tuan Haji? Sehinggalah malam raya nanti, insya-Allah. Dan berbagai program lagi yang kami telah susun atur untuk sepanjang bulan Ramadan ni. Kita nak memeriahkan lagi sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi kami sentiasa mewar-warkan, datang ramai-ramai. Memang kesesakan tu kita dapat elakkan sebab kita menyediakan shuttle. Kita menyediakan shuttle, parking yang cukup luas kita sediakan pada pengunjung-pengunjung yang untuk datang ke karnival kita, insya-Allah. Baik, selain UNIC yang disebutkan tadi, ada nama-nama besar juga yang bakal bersama dalam program Iftar di Jalanan. Siapakah mereka? Di pentas utama kami, Karnival Mahabbah, kami telah menampilkan persembahan istimewa yang akan berlangsung nanti bersama dengan Datuk Hatan. Dan kita bawa juga dengan penampilan istimewa Datuk Jamal Abdillah. Dan di samping itu juga kemeriahan kita didatangkan dengan persembahan daripada artis-artis lain. Jadi ini menambahkan lagi kemeriahan. Dan untuk maklumat pengacara dan juga semua penonton-penonton, yang mana di pentas utama kami hidangkan dengan 3 buah motosikal keluaran Yamaha Y16 adalah bagi cabutan bertuah. Dan kami berikan juga pameran 3 buah biji untuk ketika ini, di mana kita akan berikan kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah. Dan yang terakhir adalah 10 pakej umrah dengan hanya membuat pembelian setiap pembelian RM30 bersama dengan vendor-vendor kami akan bakal membawa pulanglah hadiah-hadiah tersebut. Wow, itu dia. Jadi Tuan Haji, mungkin boleh di kesempatan waktu yang ada ini boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton yang ingin menghadirkan diri ke karnival nanti. Okey, terima kasih. Di mana dan juga bila? Okey, sekarang sedang berlangsungnya Karnival Mahabbah Ramadan Syawal at Bertam Square di Bertam Kepala Batas, yang sedang berlangsung dari 1 Ramadan sehingga malam raya nanti, insya-Allah. Berbagai program yang telah kita susun atur sepanjang berlangsungnya karnival tersebut. Dan kita juga menyediakan hadiah-hadiah yang cukup lumayan, yang cukup meliurkan kita. Jadi sebab kita yang ni pun terliur juga ni. Sebab kita sediakan 5 biji buah kereta, ada 3 buah motosikal, kita ada pakej umrah yang mesti dimenangi. Yang kita akan bagi pada pengunjung-pengunjung yang bertuah di Karnival Mahabbah Ramadan Syawal. Selain daripada itu, kita sedia menyediakan iftar Ramadan, iftar on the road pada setiap hari. Jadi datang ramai-ramai ke Karnival Ramadan
di Batam Square nanti. InsyaAllah. Baik, itu dia. Kepada anda yang berada di utara tanah air, jangan lepaskan peluang ini. Bukan saja dapat berhibur bersama dengan artis-artis seperti Dato' Atan dan Dato' Jamal Abilah, tapi juga menikmati hidangan juadah berbuka puasa yang unik. Kari kurma kepala kambing. Ya, kari kurma. Ya. Nanti Terence bolehlah join. Ya, mesti cuba. Ya, okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji DRS Muhammad Nazri Abdullah selaku pengajar program dan juga Tuan Muhammad Asri Mat Akhir merupakan pengurus acara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, seterusnya kita akan bersama rakan-rakan kita di Jabatan Map Malaysia untuk melihat keadaan cuaca seluruh tanah air. Cuti agak panjang, jadi kita bersiap sedialah untuk sebarang kemungkinan cuaca bersama dengan rakan-rakan kita. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang semalam, terdapat 4 kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga iaitu tahap 2, tahap gelombang haba. Kawasan ini melibatkan negeri Perlis, Kota Star dan Pokok Sena di negeri Kedah, juga melibatkan daerah Hulu Perak di negeri Perak. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 37 sehingga 40 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Manakala terdapat 28 lagi kawasan di Semenanjung Malaysia yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini juga melibatkan 2 kawasan di Malaysia Timur iaitu di bahagian Beaufort dan Kota Belud di negeri Sabah. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran sebentar tadi diminta untuk sentiasa berhati-hati dan banyakkan minum air bagi ketika bersahur serta berbuka puasa, juga digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat, melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, serta di kawasan pesisir pantai di negeri Kelantan dan beberapa tempat di negeri Terengganu. Dan keadaan hujan di kesemua kawasan di Semenanjung Malaysia ini dijangka boleh beransur reda menjelang kelewat pagi nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat, melibatkan kawasan pesisir pantai di bahagian tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini dijangka akan bergerak masuk ke bahagian pedalaman di negeri Sarawak menjelang kelewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat, melibatkan kawasan pedalaman di negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan dan negeri Pahang, juga melibatkan 1-2 tempat di bahagian pedalaman di negeri Selangor serta bahagian pedalaman di negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir dijangkakan boleh berlaku di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Baik para penonton, itu dia topik yang kami bawakan berkenaan dengan tanya doktor, iaitu microsleep dan juga kelesuan. Itu merupakan antara simptom-simptom yang mungkin berlaku ketika anda sedang memandu. Jadi sekiranya ada sebarang simptom tersebut, perlu untuk anda berhenti sekejap untuk rehatkan diri anda sebelum berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini. Kalau boleh saya nak kongsikan sedikit. Setakat 14 Mac sehingga 25 Mac telah pun berlaku kemalangan sebanyak 2,000, melibatkan 2,048 kemalangan yang telah pun berlaku, dan kematian daripada kemalangan tersebut adalah sebanyak 170. Jadi itu antara perkara yang kalau boleh semua kita perlu untuk elakkan. Jadi kalau anda mungkin ada merasai simptom-simptom yang kami kongsikan tadi, perlu untuk berehat seketika. Dan yang akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan perkara ini, saya kenalkan Profesor Dr. Louis Adai Kalam, merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Selamat pagi, Prof. Okey, jadi Prof, tadi kita dah kongsikan sedikitlah berkenaan dengan simptom-simptom itu mungkin berlaku. Sebenarnya ada banyak juga ancaman besar yang mungkin akan berlaku kepada kita sekiranya berlakunya kelesuan, kita mengantuk, banyak ancaman yang akan berlaku. Silakan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua. Dan juga terutamanya RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Bagi mengundang saya untuk isu perbincangan tentang microsleep dan kelesuan. Okey. Sebelum saya memulakan dengan isu microsleep ni, kita kena tengok daripada sudut mana microsleep ni wujud sebenarnya. Jadi saya ingin menceritakan tentang dua ancaman terbesar yang sedang melanda seluruh dunia di abad yang ke-21. Iaitu dunia moden lah namanya. Dunia moden. Dalam dunia moden ni, manusia ni dia kurang tidur. Kurang tidur. Itu adalah ancaman pertama di dunia, iaitu kurang tidur. Jadi bila dia mengambil ringan tentang amalan tidur yang baik dan dia tidak mendapatkan, manusia ini tidak mendapatkan kualiti tidur, kuantiti tidur yang secukupnya serta konsisten tidur. Dia pandang remeh tentang isu ini. Jadi kalau kita lihat penciptaan Tuhan ni, bila Tuhan mencipta manusia, dia telah membahagikan satu hari itu kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ni kita katakan iaitu waktu malam. Waktu malam di mana manusia patutnya perlu berehat dan tidur dan juga buat kerja-kerja amal. Kerja-kerja amal dan memperbanyakkan amal lah. Itu yang maksud saya. Lepas tu Tuhan telah mencipta satu lagi bahagian dalam malam tu, siang tu, itu 8 jam siang, yang mana siang tu terang dan benderang. Kenapa? Sebab kita perlu mencari rezeki. Manusia ni kena perlu pergi mencari rezeki. Lepas tu 8 jam lagi yang diperuntukkan dalam satu malam, satu hari itu sebenarnya adalah untuk kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, bersosial, bersosial dan bertemu manusia-manusia lain dan juga mengamalkan sistem bergaul dengan yang lain lah. Itu ciptaan manusia. Tetapi malangnya hari ini kita dapati bahawa manusia ni dia sudah lupa dan tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak mengamalkan apa yang patut diamalkan. Jadi sebagai contohnya, bila seseorang manusia itu bila dikata perlu tidur 8 jam dan dia tidur 6 jam satu malam contohnya, maka dia ada hutang tidur selama 2 jam. Jadi bila dia dah hutang 2 jam sehari, semalam, dan kalau dia mengikut benda ni setiap malam, maka lama-lama hutang tu terlalu banyak. Macam orang hutang dengan bank lah. Bila dah banyak hutang, pening kepala kan. Betul. Sama juga dengan badan kita, dia akan pening. Dan dia akan menghasilkan ancaman kedua terbesar di dunia, iaitu kelesuan. Ramai yang datang kerja hari ini, dia lesu. Tak boleh senyum.
tak boleh rasa segar dan sebagainya. Jadi penyelidikan yang dibuat oleh Nielsen Company, sebuah syarikat penyelidikan dan perundingan antarabangsa, mendapati bahawa rakyat Malaysia dalam 10 orang, 9 orang ada masalah kurang tidur ataupun gangguan tidur. Wow, amat. Ini adalah tahap yang amat bahaya. Jadi saya memang setuju bila Puan Su kata tadi berlaku banyak kemalangan kan. Ya. Kenapa tidak? Sebab kelesuan dan kurang tidur ni yang mengakibatkan satu daripada sebab punca berlakunya kemalangan. Okey, jadi itu antara dua ancaman terbesar yang sebenarnya kita selalu ambil mudah seperti yang dikongsikan oleh Prof tadi kan. Jadi kita perlu untuk memahami sebenarnya sebab itulah Tuhan ganjarkan kita waktu tidur yang secukupnya supaya kita menjadi lebih segar, lebih sihat dalam masa yang akan datang. Okey, berbalik kepada topik kita microsleep ini. Punca berlakunya microsleep adalah daripada keletihan dan kurangnya tidur tadi kan, dan ia akan berlaku tanpa kita sedari sebenarnya Prof kan. Maksudnya tengah memandu tu kena aircon panas-panas kan, suddenly dalam beberapa saat sahaja kita boleh berlakunya kemalangan dan terlelap, orang kata tertidur seketika kan. Jadi itu antara perkara yang mungkin berlaku. Punca-punca yang berlakunya microsleep ni, apakah antara puncanya, Prof? Yang pertamanya, microsleep ni sebenarnya adalah satu perkara yang berlaku pada waktu yang singkat. Di antara 1 saat hingga 30 saat. Biasanya dia singkat dan dia tidak dapat dikawal. Okey, tidak dapat dikawal dan dia biasanya berlaku ketika kita sedang memandu. Bila kita memandu secara monotonous, maksudnya jalan yang lurus. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kebanyakan jalannya adalah lurus. Sebab highway dan byway. Jadi dia memang lurus. Betul. Jadi bila kita berjalan dalam keadaan monotonous tu, dia mungkin kita punya mata terbuka tapi otak kita akan tutup. Shutdown. Jadi kita tak nampak kenderaan di depan. Itu yang menjadikan satu masalah masalah microsleep yang mengakibatkan kemalangan. Tapi microsleep ini tidak semestinya berlaku di jalan raya saja. Boleh berlaku dalam sebuah mesyuarat. Ketika mesyuarat orang tertidur. Banyak kes-kes orang tertidur bukan saja di mesyuarat. Tergelak pula. Kadang-kadang minta maaf, di parlimen pun kadang-kadang kita ternampak juga ada yang tertidur. Dan juga ada juga kes macam bila menggunakan mesin di tempat kerja tu, dia tertidur. Ini semua adalah punca microsleep. Dan microsleep ni, kalau kita nak elakkan daripada microsleep ni, yang pertama kita kena jaga tidur kita. Kita kena pastikan kualiti tidur cukup, kuantiti tidur cukup. Tidur tu mesti paling kurang kalau tanya saya 8 jam satu malam. Kalau 7 jam memang boleh hidup ikan bolehlah, macam hidup tu bolehlah. Tapi kita tak rasa segar. Jadi 8 jam satu malam. Ataupun kalau kita nak capai maksimum 9 jam. Kena tidur 9 jam satu malam. Tidur 9 jam juga adalah awet muda. Jadi kita boleh rasa nampak muda. Wah, patutlah Prof nampak muda je kan. Itu antara tipsnya juga kan. Okey, dan di kesempatan waktu yang ada ni, mungkin ada sedikitlah kata-kata kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini. Perlu untuk kita mengambil kira tentang waktu tidur kita yang cukup, selain daripada untuk kelihatan lebih muda tadi, Prof, untuk kita menjadi, orang kata, tampilkan diri dengan keadaan lebih segar dan juga lebih sihat. Okey. Jadi saya rasa saya cuma nak sampaikan nasihat saya sebab hari ini kita boleh lihat banyak sangat kemalangan-kemalangan yang berlaku di jalan raya dan juga lebuh raya. Saya nasihatkan supaya amalkan tidur yang cukup, rehat yang cukup dan pastikan minum air yang banyak, memandangkan cuaca pun tidak begitu menyebelahi kita sebab sampai 41 Celsius, dan juga pandu cermat dan selamat, berhati-hati di jalan raya dan rancang perjalanan anda. Okey, dan pastikan sleep well, tidur lena. Tidur berkualiti, tidur lena akan memastikan kita punya hidup berkualiti. Ya, itu dia. Tidur yang lena akan memastikan kehidupan kita
lebih berkualiti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Louis Adai Kalam, merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Terima kasih banyak, Prof. Okey, itu dia berkenaan dengan microsleep. Perlu untuk kita hati-hati, jaga diri anda, jaga keluarga anda dan juga nyawa anda untuk memastikan keluarga anda dalam keadaan yang baik, insya-Allah, ketika memandu di jalan raya khususnya. Dan dalam meeting tadi pun jangan tidur juga. Okey, dan selain daripada itu, banyak lagi perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda. Tapi sebelum itu, kami nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi, kereta baru, cakma baru, barang bonus ke? Alhamdulillah, Syah. Syah berapa kurangnya? Cetel mana siapa yang buat tu hari tu? Ya, adalah. Tapi tu tak cuma masuk ke? Sini, cuma masuk. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya, bermaaf-maafan dibagi raya, lupakan segala kekilafan. Indahnya bila semua bersama, yang jauh pulang ke desa demi keluarga, meraih bahagia di hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia,
Ya, selamat Hari Raya ucapan kita dahulukan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia yang telah pun mungkin mulakan perancangan untuk bercuti. Hari ini dah test tengok jalan macam mana sebab cuti kita agak panjang. Tetapi apapun, kita masih dalam bulan Ramadan yang penuh barakah dan kita ingin berkongsi satu lagi peluang untuk kita beramal dalam bulan yang mulia ini. Kita bersama dengan tetamu saya, Encik Muhammad Basil Isyaruddin yang merupakan pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih kerana kembali bersama kami pagi ini. Mukadimahnya mungkin ada yang belum kenal lagi dengan Yayasan Peduli Insan, mungkin kita boleh kongsikan siapakah anda? Saya Muhammad Basil bin Isyaruddin, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, yang mana kami Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni banyak fokuskan kepada terutamanya masa awal penubuhan adalah untuk menghulurkan bantuan ke negara Syria. Kemudian kami besarkan lagi bantuan kepada Palestin, Yaman dan yang terbaru kita hantar bantuan pula ke selatan Thailand, Patani. InsyaAllah. Jadi sudah pasti jenis-jenis bantuan ini adalah berlainan kerana keperluannya pun berbeza. Jadi bagaimana, adakah kita boleh selami sedikit jenis bantuan yang dihantar kepada kawasan-kawasan ini? Kita tahu di Palestin, di Gaza adalah sukar ketika ini untuk sampaikan bantuan. Jadi apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk memastikan bantuan itu terus sampai kepada yang memerlukan? Ya, macam kita sekarang biasa hantar bantuan ke negara Arab. Jadi kita pula baru sekarang ni terbaru hantar ke selatan Thailand. Macam kita tahu di Palestin susah sekarang sebab ada sekatan. Jadi kita terpaksa bekerjasama dengan NGO dalaman di sana supaya lebih memudahkan urusan kita nak menghantar bantuan di sana, terutama sekali dengan kita menggerakkan lagi ekonomi dalam Palestin itu sendiri, di Gaza ataupun di Al-Quds, dengan kita beli barangan-barangan mereka dan juga kita sediakan kepada mereka juga sebenarnya. Jadi kat situ pergerakan ekonomi tu sangat cantiklah, kita memastikan aliran duit bantuan tu pada mereka juga. Jadi kita ada sediakan makanan, perubatan dan sebagainya. Adapun di negara lain seperti yang kami baru pergi pada 5 Ramadan baru ni, selatan Thailand di Yala, kita melakukan hampir juga yang sama. Kita bantu juga dari sudut makanan, persediaan untuk mereka menyambut Ramadan dengan kita buka dapur-dapur supaya mereka dapat berbuka puasa dengan juadah yang sihat dan bagus untuk mereka. Dan kita dapat lihat visual yang menunjukkan bukti bahawa bantuan-bantuan itu sebenarnya sampai kepada golongan sasar, dan pack-pack makanan ini sebenarnya adalah daripada bantuan anda, penonton-penonton seperti anda yang menghulurkan bantuan ini. Jadi bagaimanakah untuk penonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan walaupun berada jauh dari kita, tapi set iftar serendah RM30 sahaja. Ya, betul. Bagaimana? Jadi, apakah yang terkandung dalam set iftar itu? Dalam set iftar tu, kalau kita untuk orang Melayu kita di selatan Thailand, biasa kita akan buat set nasi, ada lauk, ayam, daging dan sayur normal. Adapun di negara Arab kita sediakan set yang sama, nasi tetapi daging yang lebih besar sebab Arab dia makan lauk lagi banyak. Jadi kadang-kadang kita tukar pula, ada shawarma kita buat, nasi biryani, nasi Arab. Jadi kita berbagaikan gitu supaya mereka tidak merasa bosan dengan menu-menu yang kita sediakan. Dan alhamdulillah juga persediaan kita untuk menampung satu hari itu hampir kepada 10,000 sehari. Dapur kita mampu masak untuk seramai itulah. Jadi alhamdulillah kita mampu menyajikan mereka juadah-juadah yang bukan sahaja sekadar ada, tapi yang sihat, yang berkualiti, yang mampu menghilangkan perasaan lapar mereka lah ketika pada bulan puasa ini, insya-Allah. Jadi apakah krisis yang dihadapi di selatan Thai sedangkan di tempat-tempat lain kita sedia maklum? Di selatan Thai kenapa sampai begitu sekali keadaan mereka? Selatan Thailand ada beberapa tempat terutamanya yang terlepas pandang isu akan membantu mereka, tidak keseluruhan. Jadi kami alhamdulillah dipanggil untuk membantu mereka beberapa tempat yang sedikit tersorok, yang perkampungan yang mana mereka kurang mendapat perhatian bantuan dan sebagainya. Di kat situlah kita menyebarkan kita punya sikap ihsan kita pada bulan Ramadan ini kepada mereka, insya-Allah.
dan nombor-nombor yang tertera di skrin anda untuk menghulurkan bantuan. Jadi kalau rasa mungkin tak sempat, anda boleh screenshot ataupun merakam sahaja gambar skrin ini untuk mendapat nombor akaun dan nombor-nombor untuk dihubungi. Selain itu, laman sesawang Pertubuhan Peduli Insan juga kami sediakan untuk anda melihat testimoni dan sebagainya. Daripada visual-visual yang kita tonjolkan tadi, apakah proses sebenarnya untuk menghantar bantuan ini? Kerana untuk membungkus dan mengirim bantuan ke lokasi bukanlah suatu perkara yang mudah. Mungkin kita boleh selami sedikit. Alhamdulillah, kita mungkin macam saya sendiri agak sukar nak kerap pergi ke sana. Apatah lagi kita melibatkan dalam misi kemanusiaan ini banyak negara. Jadi secara tak langsung kita sudah menyiapkan tim-tim kita di sana. Jadi orang tempatan sini kita membantu mereka dari sudut pekerjaan dan bantuan, mereka lebih kenal. Jadi kita menyediakan untuk mereka untuk mengkhidmat kepada negara mereka sendiri. Jadi kita biarkan mereka buka dapur yang bawah selian kita yang mereka masak untuk diri mereka. Dan yang paling best sekali, kita menyediakan juga perkembangan mereka setiap hari secara live. Sama ada terutamanya di Syria dan juga di Yaman dan juga Palestin. Dan inilah proses penyediaan juadah tersebut yang telah disebutkan. Memang adalah satu proses yang besar untuk memastikan bahawa semua pack makanan ini lengkap dan sampai ke lokasi-lokasi yang telah pun kita sebutkan tadi. Berapakah jumlah pekerja dan juga volunteer yang bekerja bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan? Kalau dapur kita di Syria yang paling besar tu kita ada hampir 50 pekerja lah. Tengok pada kemampuan kita ketika itu dan situasi. Jadi buat masa ini dapur yang paling besar kita ada di Syria lah, sebab sehari kita sediakan 10,000 pack. Jadi itu memang perlukan satu tenaga kerja yang banyak. Jadi kita ada prepare kat situ 50 pekerja dan juga sukarelawan yang membantu kami bagi melancarkan operasi mengedarkan juadah-juadah berbuka puasa, bakul makanan dan sebagainya. Walaupun untuk segmen ini kita sedang mewawarkan pack iftar serendah RM30 untuk membantu orang ramai memberi sumbangan. Namun sekiranya ada yang tidak mampu untuk memberi sumbangan wang ringgit tapi ingin menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan, adakah mereka boleh melakukan sedemikian? InsyaAllah mereka boleh. InsyaAllah kita juga ada program di dalam Malaysia yang kita ada buat di sekitar Kuala Lumpur, di Sentul, di Kenanga dan sebagainya. InsyaAllah siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kami di Thailand Hotline ataupun dimasuk ke dalam laman web kami untuk bertanya, dan insyaAllah kita mampu menyediakan apa sahaja yang rakyat Malaysia ingin berkongsi, sama ada dari sudut keuangan, tenaga ataupun yang paling kurang ambillah kesempatan pada nuzul Quran ini, berdoa pun sudah mencukupi. InsyaAllah. Kepada yang sedang menonton, sudah pasti anda dapat lihat kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat yang dibantu ini. Mereka adalah pelarian yang tinggal di kawasan-kawasan kemah pelarian yang disediakan di pesisir ataupun di border negara-negara konflik. Jadi ini pun sukar untuk dicapai sebenarnya. Bagaimana proses untuk sampai ke kawasan konflik ini? Adakah ia berbahaya untuk sukarelawan dan sebagainya? Untuk sukarelawan terutama daripada Malaysia memang berbahaya. Kita pun buat masa ini tidak menggalakkan jika sesuatu tempat itu tengah berlakunya konflik untuk kita terus masuk. Biasanya kita akan berhubung dengan rakan strategi kita di sanalah. Itu lebih selamat supaya kita tidak mahu timbul masalah yang lebih sulit pada masa akan datang. Sebab kita perlu jaga nama kita di peringkat antarabangsa dan juga terutamanya di Malaysia. Mesej daripada Pertubuhan Peduli Insan bersempena dengan Nuzul Quran dan juga bulan Ramadan ini kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Jadi saya mengambil kesempatan ini bersempena dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, iaitu marilah kita bersama-sama berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Jadi pada kesempatan ini berlumba-lumbalah rakyat Malaysia terutamanya kita menyambungkan balik hubungan silaturahim kita, bukan sekadar hubungan tapi dengan bantuan terutamanya paling kurang yang jumlahnya sedikit tetapi itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pada pagi ini, dan kepada semua penonton, rebutlah peluang ini untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di seluruh dunia. Walaupun ia adalah serendah RM30, namun sekiranya kita mampu untuk sumbangkan lebih, sudah pasti Ramadan penuh barakah ini akan menjadi bulan paling sesuai untuk kita berbuat demikian. Jadi rebutlah dan berlumba-lumbalah seperti mana yang disebutkan tadi untuk membantu golongan yang memerlukan.
Kita sudah pun tertera di skrin anda seketika ini nombor akaun untuk anda hulurkan bantuan. Tadi ada QR code dan sebagainya. Jadi silakan untuk scan QR code yang telah pun tertera di skrin pada ketika ini, dan ini adalah nombor akaun CIMB Bank. Anda boleh semak di laman sesawang dan juga bersama dengan pertubuhan-pertubuhan lain yang membantu. Sudah pasti anda akan dapat melihat testimoni-testimoni yang disediakan dan sebagainya. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di lokasi Nazri untuk melihat sedikit sebanyak tentang apakah yang telah berlaku di sepanjang jelajah Ramadan RTM 2024 dan juga destinasi seterusnya. Silakan Nazri. Baik, terima kasih Tiran. Ketika ini di pekarangan Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur sedang berlangsungnya jelajah Ramadan peringkat stesen Ibu Pejabat Radio RTM yang merangkumi stesen Nasional FM diikuti dengan Klasik FM, Minat FM, Trax FM, Asyik FM dan juga KL FM. Hari ini hari yang cukup istimewa. Sempena dengan Nuzul Quran, kita sedia maklum Jelajah Ramadan 2024 merupakan sebuah program yang telah pun tercatat dalam Malaysia Book of Record sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia yang meliputi 38 aktiviti di seluruh negara. Dan untuk maklumat semua juga, ianya telah pun bermula pada majlis perancangan di Terengganu pada 10 hari bulan Mac dan juga pada majlis penutupnya akan berlangsung pada 30 hari bulan ini nanti. Dan untuk memperkatakan bagi program pada hari ini, kita sedia maklum patron antara penajuk utama untuk Jelajah Ramadan 2024. Bersama saya Puan Julie Nur Hidayah dari Patron Lebuh Raya Besraya. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum, salam. Terima kasih menjemput saya hari ini untuk menyemarakkan lagi aktiviti kita hari ini. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan sedikit Puan antara inisiatif yang diusahakan oleh pihak patron dalam Jelajah Ramadan 2024. Okey, alhamdulillah kolaborasi antara patron dengan RTM tahun ini memang memberi peluang kepada kami pengusaha patron untuk menyantuni komuniti kami. Contohnya hari ini sahaja saya bersama dengan pengusaha-pengusaha lain mengambil inisiatif sebagai sukarelawan bersama-sama dengan volunteer daripada Patron HQ menyediakan 1000 bungkusan bubur lambuk yang akan diedarkan ke 5 stesen minyak di Kelang Valley pada hari ini. Kita pada petang ni sila berkunjung ke Patron MRT Safari, MRT Antarabangsa Melati, Patron Sungai Besito dan Patron Besraya Highway untuk dapatkan set edisi limited bubur lambuk daripada pihak Jelajah Ramadan RTM. Okey bang, kalau kita dari sini juga selepas selesai ini akan terus berkunjung ke semua stesen minyak Petron di sekitar Lembah Kelang. Konvoi juga akan diadakan meliputi juga rakan-rakan Petron di Lembah Kelang ini. Ya betul, silalah datang untuk join dan menyemarakkan lagi program Jelajah Ramadan bersama Petron dan RTM dan ambil peluang untuk kami bersama-sama mengimarahkan Ramadan dan menyemarakkan lagi suasana yang suasana hari ini di stesen-stesen minyak kami. Baik Puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami hari ini dan juga kepada rakan-rakan Petron, rakan-rakan kami di Radio HQ pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Untuk anda mengikuti lebih banyak lagi program yang berlangsung di HQ untuk hari ini bagi Jelajah Ramadan, boleh pergi ke media sosial kami untuk anda melihat perkembangan ini. Jadi untuk seketika, kembali semula bersama dengan Raja Sofia yang berada di Selamat Pagi Malaysia. Baik, terima kasih Nazri di atas perkongsian tersebut berkenaan dengan Jelajah Ramadan 2024. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan Herbal Fame Zaitun Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sufi apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak ini berseri-seri Sufi? Ya, betul. Zai pun sama. Kita tengok all black je ni ya semua. Hari ini kita pakai hitam je lah, senang Alright. Ya. Sufi, macam mana dengan tidur semalam? Sebab bulan puasa biasanya orang tak cukup tidur. Macam tahu-tahu je. Kan? Ya maklumlah nak kesediakan makanan, berbuka, bersahur lagi kan rasa macam penat, lesu je ni Lesu Okey, tak apa. Apa solusinya? Solusinya mesti ada. Kita bawakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, tak apa. Sufi boleh duduk dulu. Okey. Zai yang akan menceritakan apa sebenarnya kepentingan untuk kita pilih tilam yang sesuai untuk anda semua. Biasalah sebelum kita start, saya nak tanya Sufi dulu satu soalan. Okey. KBKK. Wow. Sufi, kalau Sufi beli tilam, apa sebenarnya yang Sufi nak?
Okey, kita nak rasa keselesaan semestinya kan. Jadi bila kita bangun pagi tu kita rasa macam segar je. Betul. Mudah je nak bangun. Dan kemudian saya nak rasa yang orang kata dia tak adalah macam kalau ada tilam tu yang macam termasuk kan. Bertemu di tengah-tengah. Yang tenggelam tu. Yang itu saya tak suka. Sebab susahnya nak bangun, ya Allah. Okey, maksudnya betul. Tips pertama untuk kita pilih tilam adalah tilam yang selesa. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, 80% rakyat Malaysia untuk orang dewasa memang akan ada satu pengalaman yang memang bila bangun pagi rasa sakit belakang. Itu adalah disebabkan pemilihan tilam yang tak betul. Okey, Zain nak bagi tahu kepada anda semua. Hari ini apa yang kita bawakan adalah mimpi tak berakhir dengan fame, di mana kita bawakan kepada anda tilam herba yang pertama di dunia. Biasanya tips pertama untuk pemilihan tilam adalah untuk keselesaan. Sama ada tilam tu boleh ke tidak tampung dekat bahagian belakang supaya badan anda ni dalam keadaan posisi yang betul. Itu yang pertama. Biasa kalau kita beli kat luar, kadang-kadang membazir sampai 4-5 ribu, ingatkan dah boleh dapat tidur yang lena dah. Tiba-tiba balik macam Sufi kata tadi, tenggelam. Lepas tu suami isteri bertemu dekat titik tengah-tengah tu. Bangun esok masing-masing mudi disebabkan tilam terlalu empuk. Okey, sebab itulah kita berikan kepada anda tilam daripada Herbal Fame. Kita sarankan untuk dapatkan tilam yang separa empuk tetapi dekat bahagian bawah dia padat. Sebab saya nak bagi tahu biasa sangat memang kita faham setiap orang ni memerlukan tilam yang berbeza. Betul. Setiap orang ada keperluan masing-masing. Tetapi di Herbal Fame kami sarankan kepada anda untuk dapatkan tilam yang kita bawakan iaitu tilam herba, di mana Zain nak tunjukkan ini yang paling penting bila anda nak pilih ataupun nak beli dekat luar. Sebab kalau kat luar biasa kita beli tu yang kata tu tidur sampai tenggelam dan sebagainya. Yang ini badan kita masih lagi akan rasa kelembutan tu, dia punya keempukan, tetapi dekat bahagian bawah kita bagi dia padat. Jadi bila kita tidur tu dia takkan tenggelamkan badan kita lah. Kalau anak-anak orang kata ni atas ni pun main lompat-lompat sekalipun dia takkan membuatkan melantun-lantun. Itu Sebab biasa penting. dekat luar ada spring. Yang ini tak ada. Kita bawakan kepada anda tilam yang tak ada spring tetapi kita letakkan dalam tu masih lagi ada herba. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua untuk pemilihan tilam. Yang paling penting adalah tilam punya ketebalan. Kalau perasan kan biasa kalau terlampau tebal sangat ni itu yang boleh membuatkan untuk orang yang dah berusia lah. Orang yang berusia ni kalau terlampau tebal nak bangun pun, nak angkat kaki tu turun ke bawah tu pun rasa macam ya Allah seksanya. Tinggi betul tilam. Tinggi betul tilam ni kan. Jadi kami dapat feedback di mana antara pelanggan-pelanggan kami sukakan tilam 6 hingga ke 8 inci. Sebab itulah daripada Herbal Fame kita bawakan kepada anda tilamnya ketebalan 8 inci yang memang kalau bahasa kita sebut ngam-ngam soi. Ngam-ngam soi, betul. Ngam-ngam sahaja ya. 8 inci ni tak terlalu tebal sangat, tak terlalu nipis sangat. So kalau dalam bahasa kita dia just nice lah. Dia sedang-sedang elok je. Sebab itulah penting. Sebab apa? Kita ni sebagai seorang yang dah dewasa kan. Kadang-kadang bila terlampau penat nak angkat kaki pun rasa penat. Yang ini, angkat-angkat kaki dah dekat atas tilam. Apa yang paling penting untuk pengetahuan anda, tilam kita ni bukan tilam yang biasa-biasa. Untuk anda dapatkan kualiti yang sama dekat luar, Zai boleh jamin harganya memang mencecah 5 hingga 6 ribu. Tetapi disebabkan kita ada kilang sendiri, kita ada mesin yang berteknologi tinggi, kita keluarkan, kita berikan kepada anda harga tilam tetapi masih lagi ada potongan harga untuk 15 orang yang terawal membeli hari ini. Selain daripada anda akan dapat harga yang direct daripada kilang, harga asalnya adalah RM1,799. Kalau membeli hari ini, kita akan berikan RM1,399. Anda akan dapat satu lagi percuma. Ini dia multi cooker. Harga yang kita berikan kepada anda ini dia happy hour promo untuk 15 orang yang terawal. Jadi anda boleh hubungi WhatsApp ataupun miss call ke 019-4144-288. Kita berikan penghantaran percuma
percuma ke seluruh semenanjung Malaysia bersama dengan 10 tahun jaminan dengan ketebalan 8 inci. Okey, kepada yang menonton sekarang, anda boleh tengok ini antara feedback. Maklum balas. Ramai sangat-sangat yang berpuas hati yang memang dah pernah membeli dengan kita tilam sebelum ni, datang balik kata sangat-sangat berpuas hati. Ada lagi tak tilam? Semestinya ada. Ini merupakan inovasi terbaru yang kami bawakan kepada anda. Layer yang pertama ni yang ada herba. Kita letakkan akar ginseng. Okey. Kat depan ni kita letakkan ke semua ini akar ginseng, daun semambu. Daun semambu ni memang sangat-sangat popular. Biasa kita nampak kan untuk anak-anak yang mungkin ada penyakit demam campak kan. Memang orang menggunakan daun semambu untuk melegakan penyakit tersebut. Tetapi kita letakkan daun semambu ni dalam tilam supaya anda mendapat manfaat-manfaat dia. Tak cukup dengan tu. Ada juga aroma-aroma yang kita berikan, iaitu aroma dia adalah lavender, jasmin dan juga bunga ros supaya bila anda tidur mendapatkan keselesaan. Lagi-lagi bulan puasa ni, kadang-kadang kita tidur mungkin ada yang qiyamul kan. 10-12 berbalik pada tarawih, morih pula. Lepas tu sampai rumah pukul 2 baru tidur. Pukul 4 dah kena bangun, nak kena sediakan untuk orang kata ni nak bersahur. Jadi kita perlukan tidur yang lena, tidur yang berkualiti, walaupun 2 jam dia sama persis macam 8 jam. Sebab itulah saya bagi tahu kepada anda, pemilihan tilam ini sangat-sangat penting. Pertama, dari segi keselesaan untuk memastikan struktur badan anda dalam keadaan yang betul. Yang kedua, anda kena tahu bila pemilihan tilam ketebalan 8 inci memang orang kata sedang-sedang elok. Okey, dan juga yang ketiga, bila kita nak pilih tilam ni kena tahulah kan, fungsi tilam mesti akan ada orang kata jaminan dia, kita berikan penghantaran percuma dan berita baik untuk orang utara ni. Tu dia. Tu dia. Tadi ada orang balik Penang kan. Okey, berita baik okey untuk orang utara ni, orang Kamunting Perak, orang Alostar dan juga orang Jitra Kedah. Mbak Mai anak abang kan. Boleh cuba kita berikan percubaan 3 hari secara percuma. Kita hantarkan kepada anda. Okey, penghantaran pun anda tak perlu risau. Anda boleh cuba selama 3 hari. Okey, ingat orang Kamunting Perak, orang Alostar, orang Jitra, anda boleh cuba dulu 3 hari. Kalau anda suka, boleh teruskan buat tempahan dengan kami. Raya ni semestinya kan kita nak juga sesuatu yang baru dan ini boleh. Okey, ini adalah orang kata salah satu yang investment ataupun pelaburan dalam jangka masa yang lama untuk 10 tahun jaminan. Okey, itu yang promosi kita berikan untuk hari ni selain pada 15 orang yang terawal. Tak cukup dengan tu. Saya boleh jamin seterusnya kita ada juga tilam sabut. Okey, yang kita berikan kepada anda sama juga anda akan dapat 1 unit multi cooker. Tilam sabut ni Zai boleh jamin 200% anda memang takkan jumpa dekat mana-mana, memang takkan ada di pasaran. Kami tak edarkan dekat mana-mana kedai perabot sebab kami nak eksklusiviti. Kalau kita edarkan mungkin akan ada barang tiruan. Kan, yang ini tak ada. Okey, memang daripada Herbal Fame sahaja, khas untuk mereka yang mahukan tidur yang lebih lena, mahukan sesuatu yang mungkin ada bajet lebih pun tak ada masalah. Sebab yang ini kita berikan sama saiz queen. Okey, dekat bahagian atas pun masih lagi ada herba. Harga serendah RM1,799. Dan apa yang paling penting ni, kat bahagian bawah ni, sabut kelapa yang kita import daripada luar negara untuk memberikan yang terbaik kepada anda. Jadi dapatkan sekarang, hubungi ke 0191444288. Mimpi tak berakhir dengan fame. Ya, baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Zaitun Khalid. Seronok sangat duduk lama-lama ni kan. Tertidur pula kita nanti. Terima kasih banyak Zai di atas perkongsian tersebut. Dan anda boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ketika ini untuk membuat tempahan 15 yang terawal layak untuk mendapat promosi yang ditawarkan. Betul. Baik, dan juga akan dapat hadiah istimewa ini. Okey, dan seterusnya kita nak beralih ke cerita Pagi Selangor bersama dengan kawan kita Siti Farah. Telah pun bersedia, silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Saya ketika ini berada di tapak pembinaan Kompleks Asrama Rumah Anak Yatim Pulau Indah Kelang ini. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor, Ustaz Anwar Hamzah Tuhari. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi Ustaz, bagaimana dengan peratusan terkini pembinaan kompleks asrama ni? Okay, Alhamdulillah, peratusan terkini kompleks anak yatim Pulau Indah ni telah mencapai dalam 30% dan sekarang ini dalam peringkat piling untuk tapak-tapak di kompleks ini. Dan insya-Allah kita merasakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, kita dapat mewar-warkan lagi supaya lebih ramai orang akan melaksanakan ibadah wakaf di bulan Ramadan, terutama untuk kompleks anak yatim yang telah pun diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Selangor. Okey, jadi untuk kerja-kerja pembinaan ni melibatkan berapa fasa, Ustaz? Kerja pembinaan melibatkan 2 fasa. Fasa yang pertama akan dibina dahulu surau di kompleks tapak anak yatim ini, dan fasa yang kedua akan melibatkan asrama dan juga pejabat pentadbiran di kompleks inilah. Dan projek ini insya-Allah akan menelan belanja lebih kurang 16 juta insya-Allah. Ustaz, boleh ceritakan tanah ni dapat daripada siapa dan berapa setakat ni sumbangan daripada orang ramai, dan mungkin ada Ustaz nak war-warkan kepada orang ramai di luar sana? Okey, Alhamdulillah, tanah ni sebenarnya adalah milik Center Spectrum, satu syarikat yang telah pun mewakafkan tanah ini kepada Majlis Agama Islam Selangor sebagai tanah wakaf. Dan dalam nilai tanah tersebut adalah 6 juta, yang mana kita rasa seronok kerana Center Spectrum, syarikat yang swasta yang pertama telah pun mewakafkan tanah mereka untuk dijadikan kompleks asrama anak yatim ini. Dan projek ini keseluruhannya adalah 16 juta. Dan kita masih menerima lagi mana-mana mereka yang ingin berwakaf untuk pembangunan, kerana kita ada lebih kurang dalam 7.2 juta lagi. Kalau kita dapat maknanya melaksanakan kutipan wakaf orang ramai dalam 7.2 juta lagi, kita merasakan keseluruhan kompleks ini akan siap sepenuhnya pada tahun 2026 lah, insya-Allah. Okay, berapa jumlah anak murid yang bakal ditempatkan? Murid anak ataupun anak yatim yang akan ditempatkan di asrama anak yatim Pulau Indah ini adalah berjumlah lebih kurang 200 orang, 200 pelajar lah. Dan pelajar-pelajar ini akan dipilih oleh Yayasan Islam Darul Ihsan, salah satu agensi di bawah Majlis Agama Islam Selangor yang menguruskan anak yatim di Selangor. Dan kita mengharapkan pemilihan ini adalah pemilihan yang terbaik dilakukan oleh Yayasan Islam Darul Ihsan, kerana mereka sangat pakar dalam bab mengurus anak-anak yatim di negeri Selangor ni, insya-Allah. Okey, yang terakhir sekali Ustaz, mungkin perancangan akan datang daripada Perbadanan Wakaf sendiri. Ya. Perancangan untuk yang akan datang maknanya kompleks-kompleks yang sebegini, insya-Allah kita akan perbanyakkan di negeri Selangor untuk kita menyelesaikan isu-isu rumah-rumah anak yatim yang masih dalam keadaan dhaif dan sebagainya. Dan perancangan yang lain juga, maknanya kita juga akan membina lebih banyak lagi keperluan sosial umat Islam di negeri Selangor. Yang mana kita merasakan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita memulakan ibadah kita, melaksanakan sedekah wakaf, sedekah jariah kita, yang mana inilah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang terbaik untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan, dan pahalanya berlipat kali ganda yang akan diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan cerita pagi di Selangor. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Baik, itu dia satu lagi pembinaan yang semestinya akan memberi impak yang besar dengan membantu anak-anak yatim di kawasan Pulau Indah. Dan seterusnya kita akan bawakan anda satu lagi pengisian yang bakal menemui anda di panggung RTM TV1. TV1 ya. Ya. Jadi tanpa kita buang masa, kita nak saksikan dulu promo yang telah pun disediakan. Susunan program-program menarik di TV1 Ramadan ini. Macam mana mak belilah? Dia orang tu memang tak suka tinggal kat sini lama-lama kan. Saya wakil dari pejabat peguam. Saya datang serahkan surat perintah dari mahkamah.
Masa nak pinjam duit bukan main lagi. Janji itu ini. Lepas tu sekarang ni macam mana? Ada adik-beradik pun susah nak tolong. Banyak aku minta tolong kawan-kawan aku je. Lagi satu, kalau salah tolong, kita juga yang kena marah tau. Mak kalau cuci elok tak apa. Ni, Mak nampak tak cala ni? Janganlah macam gini, Mak. Anak dia ada 3 orang. Semua baik-baik belaka. Bila saya tanya dia kata dia tak ada anak. Harta kita, harta anak-anak. Tapi harta anak-anak belum tentu jadi harta kita. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak setulus hati hanya di TV1. Baik, kita bawakan ke studio Tuan Pengarah dan juga barisan artisnya. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Bujang, Tuan Pengarah, Sofwani Yusof dan juga Fezrul Khan, barisan pelakon utama dalam drama yang bakal menemui anda ini. Baik, kita nak tanya pada Tuan Pengarah dululah. Jadi Tuan Pengarahnya mungkin boleh kongsilah berkenaan dengan terhijabnya pintu syurga. Baik, ni baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, keinaan. Jadi para sahabat pun bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah SAW? Jadi baginda antaranya sesiapa yang mempunyai kedua ibu bapanya, di mana itu antara penyebab yang anak-anak tidak akan masuk syurga. Jadi kita sebagai ibu bapa harus mentaati dan berbakti kepada kedua ibu bapa selagi bapa tidak menyuruh kita membuat benda yang dimurkai Allah. Jadi adalah tanggungjawab kita sebagai anak untuk menjaganya, tambah yang dah lanjut usia. Itulah kunci utama pada cerita kita. Jadi terhijabnya pintu syurga itu bermaksud terbukanya pintu syurga. Dia mengisahkan di mana tercalanya ataupun terlukanya hati seorang ibu angkara anak-anak, di mana dengan dia terasa beban kepada anak-anaknya dan membawa diri. Itulah bermulanya cerita itu. Permulaannya. Okey. Baik, watak Fezrul kita dah nampak sedikit bayangnya tadi. Jadi siapakah watak Fezrul? Okey, saya memegang watak sebagai Hanif. Hanif ni dia seorang abang sulung. Dia, adik-beradik dia dimainkan oleh Raja Afiq, Amanda Misbun. Ini saya pinjam Raja Afiq punya wife. Jadi wife saya. Dan cerita ni banyak konflik sebenarnya. So pada saya, seorang ibu boleh menjaga ramai anak. Tapi belum tentu seorang anak boleh menjaga seorang ibu. Betul. Itulah realiti kehidupan sebenarnya kan. Jadi untuk watak Wani pula, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton apa watak yang dibawakan dan wataknya bagaimana untuk kali ini. Okey, untuk terhijabnya pintu syurga ni, Wani membawa watak sebagai Ida, isteri kepada Hanif. Jadi wataknya banyak emosi, bermain dengan emosi, selalu marah-marah sebab berlakunya konflik antara suami dan isteri bila hadirnya ibu mertua dekat rumah tu. Okey. Kita boleh dapat bayangan. Dapat bayangan kisah ini. Kenapa Tuan Pengarah merasakan bahawa drama ini perlu ditonton? Bagi saya banyak moral daripada drama ini. Pasal apa, kita kena ingat drama berbeza dengan kalau hiburan tu konsepnya fantasi, drama ni adalah realiti dan tentang kemasyarakatan. Jadi terlalu banyak insiden-insiden seperti ini berlaku dalam di waktu sekarang lah kan. Bagi saya kan bila adanya cerita-cerita macam ni bermoral ni, tak banyak sedikit akan memberi pengajaran dan juga pengetahuan agar anak-anak, begitu juga dengan ibu bapa. Ada juga ibu bapa pun tidak terlalu boleh mengharapkan anak-anak. Macam di sini kita bagi setengah orang rumah warga tua tu ada tempat untuk orang tua. Tidak. Sebenarnya rumah warga tua ni tempat yang baik, di mana terlalu banyak pengisian. Kalau kita tengok banyak pengisian, dia boleh berkawan, banyak ada ceramah-ceramahnya. Jadi bagus. Tapi anak tidak boleh mengabaikan. Kena melawan. Jadi masih, dan keadaan sekarang perlu ada. Bukannya di rumah
warga tua ni untuk kita buang mak, kita tinggalkan, melepaskan tidak. tanggungjawab sepenuhnya. Letakkan depan tu tidak. Ya. Kita ubah persepsi tu. Ya, okey. Jadi cabaranlah memegang watak sebagai isteri kepada Hanif tadi ya. Jadi apa antara cabarannya? Chemistry-nya bagaimana? Kalau untuk saya, ini merupakan telemovie pertama untuk saya sebab sebelum ni saya lebih kepada menyanyi. Jadi cabarannya bila saya dapat watak yang kena marah-marah, saya pun dengan barisan pelakon yang hebat-hebat ya. Jadi saya pun rasa nervous mulanya. Tapi bila sampai set, ya bila start dengan rehearsal dengan Abang Fezrul, memang Abang Fezrul pun banyak ajar saya. So chemistry tu datang masa dekat set tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bantuan suami juga kan? Suami bantu juga. Ya. Tuan director kita pun bantu juga. Syukur. Watak yang Fezrul bawa adalah macam antagonis sedikit. Dia bukan antagonis, dia macam dia very useless. Very useless. Dia jual tanah family dia untuk kepentingan dia semua. Dia banyak. Dia kena tengok cerita ni. Kena saksi. Banyak buat masalah. Adakah akan ada pengajaran di penghujungnya? Yes, akan ada pengajaran. Jadi kita nantikan bersama bagaimana kesudahan kisah ini. Watak ibu, siapa yang memegang watak ibu? Aida Khalida. Aida Khalida. Dia tak dapat hadir. Siapa lagi antara barisan artis atau pelakon yang lain? Selain daripada Amanda Misbun yang jadi adik kepada Fezrul. Raja Afiq. Adik bongsunya adalah Raja Afiq. Husband. Ikhlas Jalil pun ada. Ikhlas Jalil. Ramai. Ada juga Mendy, ni antaranya penghuni di warga berbangsa Cina, di mana dia di situ kerana anaknya di luar negara, dia tak nak ikut anaknya. Atas pujuk Mendy pula, watak May ni dia sebenarnya kawan kepada Aida, kawan kepada Zainab ni, waktu sama-sama menjaga suami di hospital dulu. Jadi dengan sokongan daripada Julia yang memegang yang menjadi pengajar di sana, dan juga Mendy, lama Zainab ni dia boleh diterima lagi, dia lagi selesa duduk di rumah warga tu. Ada cerita dalam cerita. Banyak konflik kata seronok. Apa dia. Storytelling dia menarik. Ya. Jadi Malaysia akan menjadi negara tua menjelang 2030. Jadi kisah macam ini perlu kita amati sebab kita akan sampai ke tahap itu. Tidak lama lagi. 2030 saya pun dah masuk 5 series dah. Tapi kita tak tanyalah. Tak payah tanyalah. Okey. Jadi kita nak tahu jugalah lokasi penggambarannya di mana. Kita guna daerah di satu perkampungan di Seri Menanti, dan pekannya ada pekan Kuala Pilah, kita ambil latar kampung. Okey, itu antara lokasi. Lokasinya lah. Okey, berapa hari penggambarannya? Penggambaran kita di sana setempat di mana kita bekerja, dan tempat tu kita mock up untuk memudahkan kita. Pasal kita bekerja siang dan malam. Jadi kalau kita gunakan di rumah orang tua, betul akan mengganggu dia punya jadual dia. Penghuni-penghuni dia, ni penghuni-penghuni pun kita ambil orang-orang kita. Jadi senang untuk kita bekerja. Jadi cepatlah sikit. Tempoh waktu syuting tu kan. Dan satu lagi yang perlu diingat dalam cerita ni yang paling baik sekali. Kita sekarang ni selalunya kalau kita nak berniaga ke apa ke, kalau ada masalah, janganlah sekali kita menggunakan tanah pusaka, rumah pusaka untuk dicagarkan. Yang berlaku kepada kes Hanif. Pasal selalu tergadai. Sayang kan. Baiklah kita berusaha meminjam daripada bank apa semua. Pasal bila kita pinjam pada bank ni, perasaan takut kita lain. Bandingkan kita tanah mak bapak. Keluarga kan. Jadi orang tua ni kalau berlaku apa-apa kan, terlukanya tu, orang kata tergurisnya tu kuat. Sedih dia. Itu yang menjadikan dia membawa diri tu kan.
Ya. Sambil-sambil itu luahan hati. Kan? Adalah kita dah orang tua kan. Jadi untuk anak-anak saya apa semua memang itu antaranya yang kita kan. Perlu kita ingatlah kan. Ya, jangan sekali usahalah sendiri. Ya, usaha sendiri. Memang ini satu message untuk kita amati bersama. Sekali lagi kita wawarkan Fezrul kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia supaya menonton di panggung RTM nanti. Silakan. Okey, jangan lupa saksikan Terhijaknya Pintu Syurga di TV1. Pada hari Sabtu, 30 hari bulan. 9 malam. Ya, 10 hari bulan Mac. TV1. 9 malam di TV1. Nantikan kemunculannya. Ya. Dan terima kasih kepada anda yang telah sudi bersama kami sejak awal pagi tadi menemani kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, nampaknya kita sampai sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan-rakan host yang lain. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Sekian daripada saya, Tian Sdar. Terima kasih kepada Tuan Tarah dan juga penyantis yang bersama kami pada pagi ini. Dan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang sedang menonton kami seperti biasa. Dan semoga persiapan menjelang Aidilfitri anda buat sekarang. Jangan last minute. Jangan last minute. Jangan lagi ya. Dan hati-hati ketika berada di jalan raya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Salam Malaysia Madani.